Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iqbal bin Asarakan. Saya akan menerangkan jenis praktikum perniagaan ini, di mana ia berfokuskan kepada penghasilan dan penjualan produk makanan, dengan tujuan memberi pengalaman kepada pelajar dalam mengurus operasi, pengeluar, serta strategi jualan berasaskan produk makanan. Jenis industri kami merupakan industri makanan ringan. Seterusnya adalah produk yang ditawarkan. Poppiato Corporation menawarkan dua produk, yaitu Poppia Bolognese dan juga Potato Spring. Potato Spring kami dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang berkualiti tinggi dan juga menggunakan sos carbonara yang berkrim dan juga premium. Poppia kami ini mempunyai tekstur yang lembut di luar dan lembut di dalam, dan ini akan memberikan pengalaman makan yang menyelerakan. Ianya sesuai untuk dinikmati sebagai snack ringan dan juga boleh dinikmati pada bila-bila masa dan sesuai untuk semua peringkat umur. Seterusnya, yang kedua adalah Potato Spring. Potato Spring kami dihasilkan menggunakan bahan yang berkualiti tinggi dan diproses serta dimasak dengan baik bagi mengekalkan keaslian rasa kentang itu sendiri. Potato Spring kami ini mempunyai tekstur yang rambut yang akan memberikan pengalaman makan itu sangat menyelerakan. Potato Spring kami ini sangat sesuai untuk semua peringkat umur dan sesuai dijadikan sebagai hidangan ringan ataupun snack pada bila-bila masa, dan juga sesuai untuk semua peringkat umur. Seterusnya, memperkenalkan Carta Organisasi Perniagaan Poppiato.co. Kami terdiri daripada 3 bahagian utama, yaitu CEO, bahagian pemasaran, dan bahagian keuangan yang bekerjasama mengurus pengeluaran, penjualan, dan keuangan perniagaan. Di bahagian kaedah promosi pemasaran, syarikat kami menggunakan kaedah promosi pemasaran secara tradisional dan juga saluran digital, di mana untuk kaedah tradisional, syarikat kami menggunakan penjualan secara langsung semasa pelaksanaan EPK Hybrid Expo secara virtual dan face-to-face yang telah dilaksanakan pada minggu ke-10, di mana pemasaran secara fisikal dan poster dilakukan. Kemudian bagi kaedah saluran digital, syarikat kami juga membuat penyebaran poster secara atas talian, di mana promosi dilakukan melalui platform media sosial seperti WhatsApp, TikTok, dan juga Instagram, bagi memastikan pelanggan kami sentiasa mengetahui jualan produk yang kami telah jalankan. Seterusnya adalah visi dan misi. Visi kami ialah membawakan makanan street food yang sedap dan dipercayai masuk ke dalam FPL melalui rasa yang premium. Misi kami pula, pertama, menghidangkan snack ringan dan minuman yang berkualiti tinggi dengan menggunakan bahan yang segar, halal, dan selamat. Seterusnya, menggabungkan rasa snack tradisional dan moden ke dalam satu snack ringan yang akan menarik perhatian pelanggan dan menyampaikan servis yang pantas dan mesra pelanggan, bagi memastikan setiap pelanggan berpuas hati dengan apa yang mereka beli. Seterusnya, pencapaian syarikat. Sepanjang tempoh operasi, syarikat telah mencapai pencapaian yang memberangsangkan walaupun masih di peringkat awal. Jumlah aliran masuk tunai ialah RM2.113.50 sen, manakala aliran keluar berjaya dikawal RM775.52 sen, menghasilkan keuntungan bersih RM1.225.48 sen. Selain keuangan, syarikat juga berjaya meningkatkan pendedahan jenama melalui live TikTok dengan 806 jumlah tontonan, menunjukkan minat yang baik terhadap produk. Strategi ini membantu promosi secara langsung dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Secara keseluruhan, pencapaian jualan, keuntungan, dan pemasaran digital menunjukkan syarikat berpotensi untuk terus berkembang dan meningkatkan prestasi pada masa hadapan. Hasil analisis dapatan terdiri daripada aliran tunai. Aliran tunai terbahagi kepada dua, iaitu aliran masuk tunai yang terdiri daripada modal pemula RM450, hasil jualan Poppia Bolognese RM960, hasil jualan kentang putar RM591 dan hasil COD RM112.50. Jumlah aliran masuk tunai ialah RM2.113.50.
Yang kedua ialah aliran keluar tunai. Aliran keluar tunai terdiri daripada kos pembekal RM480, kos bahan RM194.82, kos pembungkusan RM27, kos pengangkutan RM50, kos peralatan RM19.80 dan ais RM3.90. Jumlah aliran tunai keluar ialah RM775.52. Penyata pendapatan terdiri daripada modal yang akan ditambah dengan hasil jualan untuk mendapatkan untung kasar iaitu RM2,113.50. Nilai ini akan ditolak dengan jumlah bahan mentah iaitu RM649.12 serta ditolak dengan jumlah perbelanjaan iaitu RM126.40 untuk mendapatkan untung bersih iaitu RM1,337.98. Untuk bahagian titik pulangan modal menunjukkan berapa jumlah produk yang harus syarikat kami jual sebelum mendapatkan keuntungan. Titik pulangan modal dikira berdasarkan pengiraan, kos tetap dibahagikan dengan perbezaan harga jualan dan juga kos berubah per set. Melalui analisis kami, set Popia Bolognese lebih cepat mendapatkan pulangan modal berbanding set Potato Spring. Bermakna, set Popia Bolognese lebih efisien dalam menampung kos operasi berbanding set Potato Spring. Dalam menguruskan Popiato.co, terdapat beberapa cabaran dan langkah mengatasi. Yang pertama adalah penurunan kualitas tekstil produk, di mana dia kehilangan keranggupan, dan cabarannya adalah produk yang dijual secara pre-order berisiko untuk kehilangan keranggupan ataupun tidak segar jika dibiarkan terlalu lama sebelum sampai ke tangan pelanggan. Dan langkah mengatasinya adalah penyediaan cook to order. Produk mesti dimasak secara segar hanya setelah mendapat pesanan bagi memastikan produk sampai kepada pelanggan dalam keadaan yang masih rangup. Selain itu, teknik masakan separuh matang dan juga kawalan quality, di mana bahan akan dimasak separuh matang terlebih dahulu agar apabila pesanan diterima, ia boleh dimasak semula dengan cepat tanpa mengambil masa yang lama sekaligus mengekalkan kualiti tekstur. Yang kedua adalah persaingan pasaran dan pengurusan operasi. Cabaran kami, persaingan sengit dengan peniaga makanan ringan lain semasa APK Hybrid Expo serta kekangan masa ahli kumpulan untuk menguruskan penghantaran ataupun COD. Jadi langkah mengatasi kami adalah pelayanan ramah dan pengurusan logistik yang sistematik, di mana pengurusan logistik menyelaraskan jadwal pengantaran COD secara efisien mengikut kawasan bagi mengelakkan kelewatan yang boleh menjejaskan kesegaran makanan. Bagi yang ketiga ialah pengurusan tambahan ataupun pre-order secara manual. Cabaran pengurusan tambahan melalui aplikasi WhatsApp secara manual berisiko menyebabkan kesilapan rekod pesanan dan kekeliruan semasa proses penyediaan produk. Di mana langkah mengatasi kami adalah setiap tambahan direkodkan semula secara bertulis dan juga disemak oleh ahli yang bertugas bagi mengurangkan risiko keciciran maklumat. Seterusnya, komunikasi dalaman antara ahli kumpulan juga perlu dipertingkatkan bagi memastikan jumlah pesanan yang diterima sehari dengan kuantiti produk yang disediakan. Yang keempat, tekanan semasa waktu jualan puncak, di mana cabaran kami permintaan yang tinggi semasa expo dan sesi jualan tertentu, di mana menyebabkan kami tekanan dari segi penyediaan makanan dalam masa yang singkat. Jadi langkah mengatasi kami ialah penyediaan bahan mentah dilakukan lebih awal sebelum waktu jualan bermula. Bagi mempercepatkan proses memasak, kerjasama berpasukan juga perlu diperkukuhkan dengan setiap ahli kumpulan memainkan peranan aktif mengikut tugas yang telah ditetapkan. Seterusnya masuk pada bahagian langkah penambahbaikan dicadangkan. Yang pertama adalah kepelbagaian menu dan perisa, di mana memperkenalkan variasi inti baru untuk popia seperti carbonara dan juga salted egg untuk menarik segmen pelanggan yang lebih luas. Yang kedua adalah peningkatan sistem pesanan, di mana mengintegrasikan sistem pesanan digital seperti Google Form
atau aplikasi mudah alih bagi menguruskan data pre-order dengan lebih sistematik berbanding penggunaan WhatsApp secara manual. Yang ketiga adalah pembukusan Lestari. Sejajar dengan identiti Fakulti Pertanian Lestari, syarikat dicadangkan untuk menggunakan pembukusan mesra alam sepenuhnya yang mampu mengekalkan haba dan kerangupan produk dalam tempoh yang lebih lama. Dan yang akhir sekali adalah automasi penyediaan, mempertimbangkan penggunaan mesin pemotong kental spiral yang lebih canggih untuk mempercepatkan proses penyediaan potato spring semasa waktu puncak di Expo. Berikut merupakan kesimpulan untuk syarikat Popia Toko. Secara keseluruhannya, Popia Toko bukan sahaja berjaya mencapai sasaran jualan, yaitu 500 unit dan melepasi titik pulangan modal, malah membuktikan keberkesanan model perniagaan yang strategik dalam menjamin kualiti produk serta melahirkan semangat keusahawanan yang sangat kompeten. Itu saja dari saya. Terima kasih.